الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين اللهم صل على سيدنا محمد قال المؤلف رحمه الله تعالى أخذا من خبر لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن قال المؤلف رحمه الله تعالى akhzan min khabarin, kerana mengambil bagi khabar. Khabar makna hadis. La yazni zani hina yazni, tidak berzina seorang yang berzina hina yazni, ketika ia berzina, wa huwa mu'min, sedangkan ia seorang yang beriman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Akhzan min khabarin, kerana mengambil faham daripada hadis. Nabi sebut la yazni zani hina yazni, tidak beriman, tidak berzina seorang yang berzina ketika mana ia berzina wa huwa mu'min, sedangkan ia seorang yang beriman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada hadis ini dapat kita faham bahawa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, iman itu kurang dengan maksiat.
Iman jadi kurang dengan sebab maksiat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berpandukan hadis, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak berzina seorang yang berzina ketika ia berzina dia seorang mukmin. Maknanya pada ketika itu imannya terangkat. Seorang yang buat maksiat imannya terangkat. Kalaulah iman dia ada, dia tidak akan buat maksiat. Faham daripada sini bahawa maksiat itu kesannya berat. Maksiat kesannya mencabut iman. Na'udzubillahi min dzalik. Sebab itu bila mana kita melakukan maksiat, kita kena cepat-cepat bertaubat. Dia macam seumpama orang yang berpenyakit kencing manis bagi contoh. Bila mana dia makan perkara yang terlarang bagi dia, contohnya dia minum manis ataupun makan yang manis, sahadat Sayyidina Muhammad. Jadi gula manis itu akan duduk dalam urat dia, dalam saluran darah dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau dia tak makan ubat, lama-lama manis itu akan duduk lama. Akhirnya beri kesan kepada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kepada diri dia. Di tempat yang lama duduk gula tu, lama-lama akan menghalang daripada darah berfungsi mengalir. Akhirnya tempat yang lama duduk gula itu, bila darah tak mengalir, lama-lama sahadat Sayyidina Muhammad akan jadi macam-macam. Kesan daripada darah duduk lama gula dalam dia. Kalau duduk di kaki, lama-lama menghitam, lama-lama nanti kena kerat. Begitu kesan kecil manis. Kalau duduk di lain, lama-lama kebas. Lama-lama bila kebas, lepas tu jadi stroke. Jadi bayangkan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bagaimana kalau maksiat kesannya lama di dalam hati. Lama-lama hati akan sakit. Lama-lama hati akan kerah. Lama-lama hati akan mati. Bila hati mati, ketika itu seseorang tidak terkesan lagi dengan tazkirah. Tazkirah ni kalau diberi peringatan macam ni, dia ketak. Dia rasa takut. Tapi kalau hati dah sakit, dia tak terkesan lagi dengan tazkirah. Sedangkan Allah sebut fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, kerana tazkirah itu memberi manfaat kepada orang yang beriman. Fadzakir, berikan peringatan. Fa inna dzikra, kerana sesungguhnya peringatan itu, tazkirah itu, tanfa'u lil mu'minin, memberi manfaat kepada orang beriman. Tapi di mana tazkirah sudah tak berguna lagi, ustaz panggil, dia buat salah tu, dia berdosa tu dengan Tuhan tu, buat soal sesat, tak mengaku, berarti hati dia dah mati, hati dah sakit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bohong lagi ustaz, tipu lagi ustaz, berarti hati dah masalah lah. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Buat dosa tu satu pasal, tipu tu lagi satu benda lain pula. Orang ni kalau tipu tak ada habuan dah. Kalau dia mula menipu, tu lah mula dia jahat.
Sebab itu orang Melayu kata, siakap senuhung gelama ikan duri, mula-mula bohong, lepas tu mencuri. Lepas tu budak-budak ni tengok, kalau dia mula bohong, masalah. Kalau dia buat salah, dia mengaku, tu level dia bagus. Sebab tak ada orang yang tak buat salah. Dan dia terima pula kalau dia kena hukum. Dia redha pula dia kena hukum sebab dia mengaku salah aku. Tapi kalau dia buat salah, tak mengaku. Jadi budak ni kena level lain. Tindakan dia kena berbeza. Sebab dia sudah jadi masalah. Kalau duduk dengan orang, dia akan merosakkan orang. Dia akan merosakkan masyarakat. Dia akan merosakkan kawan-kawan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Na'udzubillah min dzalik. Kita termasuk dalam orang yang macam tu. Sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang duduk dalam cahaya tapi tak reti nilai cahaya. Orang duduk dalam gelap, lagi kan datang cari cahaya. Ni duduk dalam cahaya dah, tak reti nilai cahaya. Jadi kita harap, kita minta Allah Ta'ala memberi hidayah pada semua umat Islam yang kita harap Allah selamatkan daripada kebatilan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, jaga-jaga. Jadi begitulah sahibul yaqin. Sahibul yaqin ni ialah orang yang punya iman yang kuat, pun terkesan dengan maksiat. Maksiat sahibul yaqin bukan maksiat mata, bukan maksiat telinga dan sebagainya. Tapi maksiatnya kerana terpandang kepada selain Allah. Terpandang kepada selain Allah. Jadi kalau terpandang, kalau sedap, kalau cepat-cepat astaghfirullah. Tapi kalau terpandang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak pandang lagi, itulah yang Tuhan benci. Buat salah, dosa dengan Tuhan, tapi sedap dengan maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita harap kita tak lazat dengan maksiat, tapi kita lazat dengan taat. Na'udzubillah min dzalik, lazat dengan maksiat. Jadi kalau lazat dengan maksiat, nanti tertinggal, kena buang daripada hadrat, kena buang daripada hadrat Allah. Seperti mana iblis yang dah duduk dalam hadrat Allah dah, kena buang. Bahkan disebut pula, disuruh sebut pula, la'natullah, la'natullah alaih, la'natullahi alaih. Kena sebut laknat Allah pada dia. Apa dia mana laknat? Laknat mana jauh daripada rahmat Allah. Tuhan tak pandanglah walaupun hari itu dekat. Na'udzubillah min dzalik. Tapi seseorang yang buat maksiat tapi kembali pada taat, dipanggil taubat. Kalau taubat, Tuhan suka. Sebab Tuhan mencipta kita, mana ada seseorang yang tercipta tapi tak ada maksiat. Setiap orang tu pasti akan melakukan juga maksiat, mengikut level-level seseorang. Allahumma salli alaihi wasallam. Tapi apa kita kena buat sewaktu mana kita melakukan maksiat? Bertaubat, balik-balik ke Tuhan. Astaghfirullahalazim, minta ampun pada Tuhan. Qala wa mata taharraka bil amri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa mata taharraka bil amri al ilahi wa qama bihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala wa mata taharraka bil amri. Dan bila bergeraklah ia bil amri al ilahi, dengan perintah ketuhanan. Al ilahi dengan perintah yang dinisbahkan kepada Tuhan. Mana perintah Tuhan. Wa ma tataharraka bil amri,
Bil amri maknanya bi fi'lil ma'muri, melakukan perkara yang disuruh. Perkara tu ialah perkara perintah. Perintah ialah perintah Tuhan. Wa qama bihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa qama bihi, dan berdiri pula ia bihi bil amri, dengan perintah Tuhan. Maknanya melakukan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bukan sakat hatinya bergerak nak buat yang Tuhan suruh, tetapi wa qama bihi, dalam waktu yang sama serentak ia berdiri melakukan, melaksanakan. Kamula imanuhu billahi ta'ala, sempurnalah ketika itu imannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Okey, bila mana dia dah jatuh dengan sebab maksiat yang dia buat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sahibul yaqin pun jadi iman dia kurang. Kalau orang yang ada yakin pun iman jadi kurang dengan sebab maksiat. Tetapi bila mana bergerak hatinya kepada nak buat yang Tuhan suruh, dan dia pun dah buat pun yang Tuhan suruh, kamula imanuhu, sempurnalah imannya billahi ta'ala. Settle balik, akan balik pada tempat yang asal. Imannya akan terpenuh balik, sempurna balik, kemah balik, kejak balik. Sebab tu bila mana kita buat maksiat, kita kena buat taat. Semakin banyak maksiat kita buat, semakin banyak taat kena kita buat. Sebab Nabi sebut wa asbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, perikutkan kejahatan dengan kebaikan yang boleh menghapuskan kejahatan. Jadi subhanallah, jadi kalau kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jadi lepas itu buat taat. Taat ni tak boleh berhenti, dia tak boleh terhenti, dia kena buat sampai mati. Seperti mana yang Allah sebut, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Tuhan engkau sehingga engkau yakin. Hatta ya'tiyakal yaqin, yakin maknanya mati. Sembahlah Tuhan engkau sehingga engkau mati. Mana ibadat dengan Tuhan ni tak boleh berhenti, tak boleh break. Dia kena straight, dia kena buat. Sekalipun kita masih jatuh pada maksiat, jangan tinggal taat. Lama-lama dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah bagi kita tak suka pada maksiat. Dengan sebab taat yang selalu kita buat. Kadang-kadang hati masih nak buat maksiat, tapi Tuhan tak bagi. Tuhan tak bagi. Tuhan bagi halangan-halangan. Antara halangan-halangan, rajin buat taat sampai tak ada nak buat maksiat. Tak ada masa nak buat maksiat, sebab masa penuh dengan taat. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bi'idhatik, Allahumma nawwir qulubana Rabbana atina fil hikmah. Pasuh tak ngaji dah Ustaz pergi Kuala Lumpur.